Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia, dia pergi tolong si fulan. Artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam, daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Jawahir Mansuri, bertemu lagi bersama kami di channel kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Jawahir Mansuri, sekarang kami akan membagikan sebuah video tentang Dr. Maza keliru di perkampungan sunnah, dan ini diluruskan oleh Ustadz Wadi Anwar. Kita lihat bersama-sama. Kait dengan lingkungan sebab dan peraturan alam yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya Allah sudah tetapkan kalau kita mati, kita tak berhubung dah dengan dunia ni. Kita tak boleh balik dah, tak boleh nak tolong dah. Anak kita jatuh tangga ke, anak kita sakit, kita tak boleh tolong. Kerana itu adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Kalau kita mati, kita boleh balik lagi tolong orang, atau melakukan amalan-amalan yang baik setelah kita mati. Ini menafikan maksud idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam mati, terpotong amalannya, terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Artinya tak terputus, dia masih lagi boleh beramal soleh. Bila dia mati, dia keluar daripada kubur dia, dia pergi tolong si fulan. Artinya amalan soleh masih boleh dilakukan. Maka Allah telah tetapkan apabila mati terputus daripada alam, daripada dengan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak dan sunnah Nabi yang begitu banyak. Tiba-tiba mereka dakwa fulan yang ada dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong kita. Okey, itu adalah kenyataan Dr. Maza ketika di perkampungan sunnah baru-baru ni yang bercakap di bawah topik tawasul dan istighosah. Jadi Dr. Maza memberi kenyataan bahawa orang yang telah mati boleh buat amalan soleh, keluar dan tolong orang lagi, membuat amalan soleh, kata Dr. Maza. Kemudian Dr. Maza kata kat sini, bila dia mati, dia keluar dari kubur dia, pergi tolong si fulan. Dan kenyataan ketiga yang kita kena perhatikan, Dr. Maza kata ada orang mendakwa, ada golongan yang mendakwa bahawa fulan yang dah dalam kubur ni boleh keluar untuk tolong orang. Jadi soalan saya, siapakah golongan yang mendakwa bahawa si fulan yang dah mati ni boleh keluar pergi tolong orang pula? Siapa tu? Adakah Dr. Maza yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan tawasul dan istighosah? Atau Dr. Maza sengaja membuatkan dakwaan-dakwaan palsu untuk mengelirukan orang, supaya orang ramai yang mendengar apa Dr. Maza kata ni pandang serong kepada mereka yang membuat tawasul dan istighosah? Yang mana satu Dr. Maza? Sama ada Dr. Maza memang tak tahu, tak faham langsung bab ni, atau sengaja berniat jahat untuk memberikan pandangan serong kepada golongan-golongan tertentu. Jadi untuk kita lebih faham, saya sediakan 2 penerangan di sini. Satu daripada Ustaz Wadi Anwar dan satu lagi daripada Dr. Aiman sendiri tentang apa yang dimaksudkan oleh kita, apa yang kita imani sebenarnya dengan tawasul dan istighosah. Dengar ni betul-betul dan kita faham, dan kita akan lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Dr. Maza ni terpesong habis. Jadi jika Dr. Maza dapat buktikan siapakah golongan yang mendakwa bahawa si fulan yang telah mati boleh keluar, boleh keluar dan tolong orang tu, golongan mana yang mendakwa tu, jika Dr. Maza dapat buktikan, saya akan letak jawatan. Okey, kita dengar dulu penerangan daripada Ustaz Wadi dan juga Dr. Aiman. Seterusnya saya akan sambung kenyataan kedua daripada Dr. Maza yang mengelirukan lagi. Okey, kita dengar ni kepada Allah bila kemarau, dan mereka melakukan solat sunat istisqa. Ada seorang sahabat, dia tak tahan dah dengan kemarau ni agak panjang. Zaman tu Sayyidina Umar, dia pergi ke kubur Nabi. Maksudnya Nabi hidup kan Nabi mati? Nabi telah wafat. Nabi dah wafat. Dia pergi ke kubur Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Syirik ke tak syirik?
Dia minta kat Allah kan minta kat Nabi? Dia minta dekat Rasulullah sebagai tawassul. Dia mohon, sahabat ni mohon kepada Allah, tetapi menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Perantara itulah yang disebut dalam bahasa Arab tawassul. Disebut sebagai tawassul. Tawassul dibenarkan oleh Islam, oleh jumhur ulama, hampir semua ulama Islam membenarkan tawassul, dan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar. Kenapa sahabat ni berani bertawassul dengan Nabi, sebut wahai Rasulullah? Sebab Nabi yang ajar bertawassul. Nabi yang ajar. Walaupun selepas Nabi wafat, maka sahabat yang faham, sahabat, kalau kamu tuduh yang bertawassul selepas Nabi wafat itu syirik, maka sahabat ini syirik. Kalau kamu tuduh bertawassul dengan Rasulullah selepas kewafatannya syirik, seperti mana yang bunyi sekarang ni pada zaman ini, maka syiriklah sahabat ni. Kita sampai hari ini boleh bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan Allah, tapi bertawassul dengan Nabi. Minta kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, kita yakin yang memberi manfaat dan mudarat itu ialah Allah. Habis itu iman kita. Jelas. Nak tawassul dengan Nabi, haruskah haram? Harus. Cukup lah. Fahamnya tu cukup lah. Dalil pun tahu, hukum pun tahu. Boleh lawan. Ya. Bukan nak suruh lawan. Boleh jawab. Boleh jawab. Kan? Kalau tidak, dia kena mohong gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh bertawassul dengan Rasulullah. Sampai hari ni Ustaz, sampai hari ni. Ada satu isu saya baru dengar dalam video YouTube berkenaan dengan ceramah seorang ni di perkampungan itulah. Jadi dalam ceramah tersebut dia bertanya ataupun memberikan soalan ataupun persoalan kepada orang mendengar lah. Dia kata apabila tawassul dan istighosah ni, bila orang tawassul ataupun istighosah meminta tolong tu, dia kata orang soleh yang dah mati ni keluar daripada kubur untuk pergi tolong. Dia bagi statement macam tu lah. Dia bagi gambaran macam tu. Jadi orang yang dengar tu dia akan timbul persoalan. Betul lah, betul ke? Bila sebut tawassul istighosah, dia akan fikir bahawa orang yang buat tu, yang melakukan perkara tu beriktikad bahawa orang soleh yang dah meninggal tu keluar pergi tolong. Jadi dia memberikan gambaran macam tu. Sesuatu yang bagi saya tak tepat lah. Mungkin Dr. Aiman boleh beri penerangan yang sebenar berkenaan benarkah keluar daripada kubur tu? Tukah iktikad yang orang bertawassul dan beristighosah ni? Okey, silakan Dr. Terima kasih. Salah satu isu yang paling hangat yang telah dibincang adalah isu tawassul dan tabarruk. Kita fokus, tawassul istighosah. Tawassul ni apa? Tawassul ni adalah menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai lantaran. Secara bahasa lah itu lagi, sebagai lantaran, intercession untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Apa pula? Ini secara bahasa. Itu nama dia tawassul. Dalam konteks ini adalah yang selalu dicontohkan, seseorang itu berdoa atau meminta dengan wasilah, perantara. Contoh dia boleh jadi, oh Allah, aku mohon kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan pangkat Nabi Muhammad SAW, dengan derajat Nabi Muhammad SAW. Contoh dia, salah satu. Ada juga dengan, ya Rasulullah, oh Rasulullah istasqi, ya Rasulullah ishfa' lana. Contoh dia, oh Rasulullah syafaatilah kami, oh Rasulullah turunkanlah, istasqi itu turunkanlah hujan, agar turunkanlah hujan, misalnya dia. Dan lain-lain, ada banyak. So ulama di sisi ahli sunnah wal jamaah banyak dalam beberapa kitab, salah satu dia Mausu'ah Yusufiyah, yang juga kalam istilah yang digunakan oleh ulama terdahulu seperti Imam Subki. Jadi Imam Subki ini dah berhujah kepada lawannya iaitu Ibn Taymiyah. Bab ini Imam Subki dia karang kitab nama dia Shifa'us Saqam. Shifa'us Saqam, dan dia menggunakan istilah istighasah. Istighasah. So ini semua masuk di dalam bab tawassul dan istighasah. Apakah dia harus atau tidak? So ulama ahli sunnah wal jamaah menganggap dia harus, tapi ada syarat. Syarat dia apa yang kita itikad. Kalau kita itikad wali tersebut yang menunaikan bukan Allah, itu kufur saja. Jangankan dia mati, dia dah mati, dia masih hidup jadi kufur saja. Sebab Imam Sanusi
tokoh besar dalam akidah Asy'ariyah, dia ada masukkan perbahasan, iaitu hakikatnya siapa yang menjadikan. Yang disebut, kalau kita iktikad bahawa selain Allah yang menjadikan, api ni yang berbakar, bukan Allah membakar, api lah contoh dia, maka dia kata jatuh kufur. Kalau kita iktikad Allah bagi kuasa dekat api, dengan kuasa itu dia membakar, kan, dia kata. Ini dia kata ada dua pendapat. Satu jatuh kufur, satu kata tak kufur tapi ahli bid'ah, sesatlah. Dan yang rajah bid'ah. Ini contoh, iaitu Mu'tazilah waktu itu. Dia pendapat itu, kira dia kuatun muda'ah. Kalau kita iktikad bahawa yang jadikan Allah, akan tapi api ini kena kertas mesti membakar secara hukum akli, means ia mesti, dia tak mungkin takkan terbakar. Dia kata ini bahaya, boleh membawa kekufuran kerana orang tu mungkin akan menafikan khawarikul adah, perkara yang mencari adat, dipanggil dengan mukjizat, menafikan mukjizat. Dia kata. Yang keempat, ini iman yang benar, iaitu apa? Dia iktikad bahawa sebenarnya hakikatnya Allah yang menjadikan segala sesuatu, yang membakar. Hanya sahaja bila api sentuh dengan kayu, api sentuh dengan kertas, ini hukum adat yang Allah jadikan. Boleh ia membakar, hakikatnya Allah yang membakar, boleh je ia tidak membakar. Cuma biasanya adatnya ia terbakar. Ini hukum adat kita panggil. Ini maksudnya. So kalau kita orang sufi, dia dah iktikad seperti ini. Golongan Asy'ari, dia dah iktikad seperti itu. Itu akidah. Tak boleh diganggu-gugat. Itu benda yang pasti. So bila kita tawasul, semua orang yang tawasul, kalau kita nak tuduh orang, kita kena tanya dia dulu, Syekh. Tuan pergi kubur, angkat tangan doa tu, minta kat siapa? Minta kat kubur tu ke? Kubur tu ke yang niatkan? Dia akan jawab, tak, saya ini bertawasul dengan dia. Kalau dia tak faham tawasul pun, saya berdoa kepada Allah. Hakikatnya Allah yang jadikan. Nak minta apa? Nak minta hujan dah lama tak turun ni. Kenapa doa kat sini? Mana tahu dengan berkat Rasulullah SAW, Rasul doa kepada Allah, turun hujan, siapa tahu. Ini contoh dia. Ini itikad dia. Masalah tak? Masalah. Sebab apa? Ada hadis daripada Malikud Dar. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Diriwayatkan oleh banyak ulama lain. Yang asar ini, dia bukan hadis, dia asar. Asar ni iaitu datang daripada sahabat. Ulama kata ini sahih. Ulama hebat kata sahih. Kalau hari ni ada yang kata tak sahih tu, saya tak boleh faham lah. Dia nak lawan Imam Ibn Hajar kot. But what interesting is, Malikud Dar pergi ke makam Nabi dan angkat tangan dan dia kata, Ya Rasulullah. Dia tak kata Ya Allah tak. Dia kata Ya Rasulullah. Dia menghadap makam Nabi. So apakah ini perbuatan syirik? Tak, itu bukan berarti syirik. Ini namanya tawasul istighatsah. Kalau orang yang pergi kubur tu, dia ingat kubur tu yang buat, bukan Allah, dia takkan baca Fatihah lah dekat kubur tu. Dia takkan kata, dia takkan berdoa, takkan baca Yasin. Dia baca doa, dia baca Yasin, dia baca Fatihah, betul tak? Dia minta kepada Allah, selain juga bertawasul kepada para awliya. Itu maksud dia. Ini hukum dia apa? Hukum dia boleh. Dalil dia satu tadi, asar tadi, dan banyak hadis-hadis yang lain. Boleh beli banyak kitab lah. Kan? Ada buka kedai ni pun banyak lagi kitab dia. Salah satu dia saya nak nukil halam atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Romli Al-Azhari, ulama besar dari Al-Azhar Al-Sharif. Dia dalam fatwa dia ada fatwa dia ditanya tentang seseorang pergi di kubur dan berkata, atau seorang yang berlaku sesuatu dan dia kata, Ya Syekh Fulan, Ya Rasulullah, dan sesamanya seperti beristighasah dengan para nabi, para rasul, para awliya, para ulama dan para orang soleh. Ini bahasa dia dalam fatwa dia. Apakah perkara tersebut harus atau tidak? Lalu dia tanya lagi, apakah boleh bagi para rasul dan para nabi dan para wali dan para salihin dan para masyayikh, syekh-syekh, boleh ighathatun, membantu ba'da mautihim, setelah mereka mati? Dan apa yang rajih pada perkara ini? Maka Imam Ar-Ramli jawab, fa'ajaba bi annal istighasata, bahawa sesungguhnya beristighasah dengan para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para salihin, jaizatun, adalah harus, boleh. Dia tak kata haram, dia tak kata syirik, dia tak kata sadu dhara'i pun dia tak. Dia kata jaizatun, boleh. Kerana apa? Walil rusuli, bagi para rasul, bagi para nabi, bagi para wali, bagi para salihin, ighasatun ba'da mautihim, mereka dapat membantu setelah kematian mereka, kerana li'annal mu'jizatal anbiya'i, kerana sesungguhnya mukjizat para nabi, wa karamatal awliya, dan keramat para wali, la tanqati'u bimautihim, tidak terputus dengan kematian mereka. Ini dia kata macam tu. Lepas tu panjang dia explain satu-satu. Dan of course kita itikad bahawa hakikatnya yang menjadikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita itikad tak, wali tu yang buat, nabi tu yang buat, tak betul lah. Ini. So yang dikatakan wali keluar tu apa, tak bolehlah faham secara literal. You do not understand. Dia dah meninggal, mungkin jasad dia dah tidak ada, tinggal tulang, takkan tulang dia keluar macam zombie. Itu orang banyak tengok Hollywood kot. Orang tak faham macam tu. So inti dia, kita itikad macam mana? Ini. So kalau kita itikad wali itu tunaikan, kufur. Kalau kita kata Allah yang jadikan, tak ada masalah. Itu. So ini. Okey, sekarang kita dengar dengan jelas bagaimana Dr. Mazhar sendiri yang keliru atau tidak faham
atau sengaja memberikan persepsi dan pandangan serong kepada sesetengah golongan. Okey, sekarang kita akan dengar bagaimana Dr. Mazhar terkeliru sekali lagi berkenaan dengan syafaat, meminta syafaat ataupun diberi syafaat. Adakah seseorang itu yang beri syafaat atau adakah Allah yang mengizinkan sesuatu syafaat itu diperolehi oleh seseorang? Kita dengar ni dulu, kita lihat sekali lagi bagaimana Dr. Mazhar keliru. Tuan-tuan, saya baca sambungan Qadawi kata, orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan beristighasah, yakni meminta pertolongan pada orang yang mati dan meminta sesuatu daripada orang yang mati, apa yang tidak boleh diminta melainkan hanya kepada Allah, mereka memberi alasan di atas perbuatan mereka seperti mana dakwaan yang dibuat oleh golongan musyrikin jahiliah. Seperti mana mereka berkata, sesungguhnya kami beriman bahawasanya para wali adalah manusia yang diciptakan, bahawasanya Allah lah penciptanya, yang menciptakan, yang telah membentuk rupa, dan bahawasanya orang-orang yang mati itu hanya menjadi perantara kepada Allah dan orang-orang yang memberi syafaat di sisinya, tidak lebih daripada itu. Maksudnya kami tak kata dia Tuhan, cuma kami kata dia dapat bagi syafaat dalam kubur dia. Tuan-tuan tengok ayat Quran surah Yunus ayat 18, apa Allah kata? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat pada mereka, dan mereka menyatakan mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kenyataan ini telah disebut oleh golongan musyrikin. Musyrikin bukan bodoh, musyrikin tak kata batu itu Tuhan, tentu mereka tahu itu bukan Tuhan, tapi nama di sebalik batu itu ialah orang-orang saleh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan ulasan dari Ustadz Wadi Anwar dan Dr. Aiman Al-Akiti, bahwasanya tawassul itu sangat boleh dalam Islam, itu ada. Jadi tawassul ke Rasulullah bukan berarti tidak meyakini adanya Tuhan, enggak. Ini tawassul sebagai perantara, sebagai jembatan. Di sini pada prinsipnya agama Islam memerintahkan pemeluknya untuk bertawassul atau upaya membangun jembatan penghubung antara mereka dengan Allah. Jadi bisa tawassul lewat Rasulullah dan lain-lain. Perintah ini secara tersurat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 berikut ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, carilah wasilah kepadanya. Jadi dari sini, dari ayat ini ulama memutuskan bahwa tawassul adalah suatu yang diisyaratkan, disyariatkan oleh Islam. Ayat ini dengan jelas meminta kita untuk membuat anak tangga yang menghubungkan seorang dan Allah. Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa tawassul yang dimaksud adalah amal soleh sebagai jalan yang menyertai seseorang dalam doanya. Amal soleh dapat mendekatkan seseorang kepadanya. Amal soleh ini yang dijadikan tawassul agar hajat-hajatnya atau keinginannya orang tersebut dalam doanya tersebut bisa terkabul. Ya itu, kita boleh bertawassul, bukan hal-hal yang tidak boleh. Jadi kita tawassul kepada orang yang lebih alim daripada kita, bertawassul melewati Rasulullah, sama kita meminta, bukan meminta pada hakikatnya itu sebagai jembatan. Kita pada hakikatnya itu minta kepada Allah, karena kita sebagai manusia yang lemah, yang dhaif, yang banyak dosa, kita tawassul kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Melalui beliau, siapa tahu Allah menerima doa-doa kita, hajat-hajat kita. Ya begitulah tentang tawassul. Jadi tawassul itu boleh. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Ini murni dari kebodohan kami sebagai manusia biasa. Kalau ada benarnya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.